Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak mengajak korang untuk sama-sama kita terokai apa yang ada pada bahagian setting di WhatsApp bagi pengguna Android. Saya tahu mungkin ramai antara korang yang masih belum lagi tengok apa yang ada pada bahagian setting di WhatsApp. Jadi jika sebelum ni korang tak berkesempatan untuk tengok apa yang ada pada bahagian setting, jom kita lihat video ini. Okey, so sekarang ni kita tengok apa yang ada dalam setting WhatsApp bagi pengguna Android. Okey, so kita pergi ke bahagian setting. Okey, sebelum saya teruskan video ni, di sini saya bukan nak tunjukkan tutorial tapi saya nak beritahu apa yang ada di setting pada WhatsApp bagi pengguna Android. Okey, nanti jika korang nak request apa-apa tutorial mengenai WhatsApp, nanti korang boleh tinggalkan komen di bawah. Okey, first kali jika korang lihat di atas ni, okey kita klik. Okey, kita cuba klik. So di sini korang boleh tukar gambar profil korang. Okey, untuk tukar nanti korang klik di sini dan nanti korang pilihlah gambar yang ada pada galeri telefon korang tu. Okey, kemudian di sini kita boleh tukar nama kita. Okey, nanti kalau korang nak tukar boleh tukar di sini. Okey, pada bahagian about ni, okey ni adalah lebih kurang status ringkas kita lah. Okey, sama ada kita ni busy, berada di sekolah, berada di tempat kerja ataupun sedang meeting. Okey, nanti korang boleh tick saja yang mana-mana. Okey, kemudian di bawah ni adalah nombor telefon yang WhatsApp kita guna sekarang ni lah. Okey, dan jika korang nak tukar nombor telefon di sini pun boleh. Okey, nanti korang klik next dan ikut saja arahan yang diberikan. Okey. Okey, untuk pada bahagian ni kita dah tunjuk. Okey, kemudian kita pergi ke tepi ni. Okey, nanti korang tengok. Okey, di tepi ni adalah QR code. Okey, QR code ni adalah untuk memudahkan kawan-kawan kita menyimpan kontak di dalam menyimpan kontak nombor kita lah di dalam telefon mereka. Okey, nanti dengan hanya scan kod ni saja. Okey, untuk scan kod ni kita boleh klik di sini. Okey, so nanti kita boleh scan kod lah di sini. Okey, jika korang nak tunjukkan kod pada WhatsApp korang tu, okey nanti korang boleh klik my code di sini. Okey, yang seterusnya. Okey, pada bahagian atas ni saya dah cerita. Okey, kemudian kita pergi ke account. Okey, pada bahagian account ni kita pergi ke bahagian privacy terlebih dahulu. Okey, first kali kita tengok pada last scene ni. Okey, last scene ni bermaksud jika kita ingin orang lain tahu bila kita last tengok WhatsApp kita ni, okey nanti korang boleh adjust lah di sini sama ada korang nak everyone, my contact saja ataupun nobody. Okey, jika korang klik pada everyone bermaksud di sini walaupun dia bukan kontak kita, dia boleh tengok bila kita last login ke dalam WhatsApp kita ni. Okey, nanti korang boleh decide sendirilah yang mana korang nak. Okey, kemudian pada profile foto ni, okey, sama ada kita nak tunjukkan profile foto ni kita ni kepada semua orang, my contact saja ataupun kita tak nak tunjukkan pada sesiapa. Okey, jika kita tak nak tunjukkan pada sesiapa, nanti gambar dekat profile kita tu dia akan keluar ikon grey saja. Okey, so seterusnya adalah about. Okey, about ni yang saya beritahu tadi yang macam status ringkas tu tadi. Okey, so nanti korang boleh decide sendiri sama ada korang nak everyone, my contact ataupun nobody. Okey, seterusnya adalah status. Okey, status ni, okey status yang kita status kat WhatsApp kita tu lah. Okey, sama ada status tu kita nak tunjukkan pada kontak kita saja. Okey, ataupun kita nak tunjukkan pada kontak tapi kita nak hide pada orang-orang tertentu saja. Okey, nanti korang boleh pilih lah. Okey, jika sebagai contoh, jika saya tik pada Encik Sabri ni, okey bermaksud Encik Sabri ni tak boleh nak tengok WhatsApp saya tapi orang lain boleh tengok. Okey, only share with ni. Okey, maksudnya di sini pada siapa yang korang nak tunjuk tu. Okey, sebagai contoh saya nak tunjuk pada status WhatsApp saya tu, saya nak tunjuk pada Encik Sabri saja. So saya tik pada Encik Sabri saja. So nanti jika saya up status saya di WhatsApp, Encik Sabri saja yang boleh tengok. Okey. Lepas korang dah setting, nanti korang boleh klik done di sini. Okey. Yang seterusnya, okey status saya dah beritahu.
Okey, kemudian read receipt. Okey, read receipt ni senang kata yang ni adalah fungsi yang blue tick tu lah. Sebagai contoh, jika korang on di sini, okey, bermaksud orang tu boleh tahu sama ada dia korang dah baca mesej tu ataupun belum. Okey, seterusnya adalah group. Okey, pada bahagian group ni kita nak benarkan siapa yang boleh add kita di dalam group. Okey, sama ada semua orang, my contact kita saja ataupun my contact kecuali. Okey, sebagai contoh Encik Sabri lagi. Okey, saya tak nak Encik Sabri ni suka-suka add saya di dalam group yang saya tak tahu. Okey, so saya tick di sini. So Encik Sabri ni tak dapat untuk add saya di dalam mana-mana group. Okey. So bila kita dah siap setting di sini, kita klik down di bawah ni. Okey, kemudian kita klik pada live location. Live location ni biasanya yang ni kita tak gunalah sebab dia akan mungkin mengganggu privasi kita. Tapi kalau korang nak guna juga live location ni, nanti kalau korang nak tahu macam mana nak set live location ni, mungkin saya akan buat pada video yang akan datang. Kemudian live location kita dah beritahu. Kemudian kita tengok pada block contact. Block contact ni kalau korang nak block seseorang di dalam WhatsApp tu, nanti korang boleh block di sinilah. Dengan kita klik pada bahagian ni. Kemudian sebagai contoh saya nak block Encik Sabri. Saya tak nak dia contact saya melalui WhatsApp. Saya klik saja dan dia akan masuk dalam senarai block di sini. Yang seterusnya adalah fingerprint lock. Untuk fingerprint lock ni, jika telefon korang ada fungsi untuk fingerprint, so korang boleh gunalah fungsi ni. Jika kita nak baca WhatsApp, nanti kita guna finger lock ni saja. Yang seterusnya, pada bahagian privacy ni saya dah cerita semua. Kemudian kita pergi ke bahagian security. Pada bahagian security ni saya tak pernah guna yang ni. Nanti kalau korang nak tahu macam mana bahagian security ni berfungsi, nanti korang boleh klik more di sini. Learn more di sinilah. Kemudian two step verification. Untuk two step verification ni, jika kita nak baca WhatsApp kita, kita perlu melalui dua langkah yang perlu kita buat. Sama ada kita perlu login PIN terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, mungkin kita perlu sahkan nombor PIN ni di dalam telefon kita. Biasanya yang ni tak gunalah sebab akan melecehkan untuk kita baca WhatsApp kita. Yang seterusnya adalah change number. Change number ni jika korang nak tukar nombor lama kepada nombor yang baru, tapi korang nak kekalkan history WhatsApp ni. Dan korang boleh buat di sinilah. Nanti korang boleh klik next di sini. Nanti korang boleh masukkan nombor yang lama di atas ni, kemudian masukkan nombor yang baru di atas ni, kemudian klik saja next di sini. Nanti korang follow saja arahan-arahan yang diberikan. Kemudian kita klik pada request account info. Untuk request account info ni adalah untuk kita dapatkan informasi dan juga setting untuk WhatsApp kita. Sebagai contoh, jika telefon lama korang hilang, nanti korang boleh restore balik apa yang telah korang setting di dalam telefon baru tu. So nanti korang jika nak request report, korang klik saja pada request report di sini dan perlu tunggu sehingga 3 hari. Nanti saya rasa, kalau tak silap saya, dia akan hantar melalui email kot. Kemudian di bawah ni adalah delete my account. Untuk delete my account ni, jika korang tak nak guna lagi WhatsApp, so korang boleh delete lah account di sini. Seterusnya, pada bahagian account ni saya dah cerita semua. Kemudian kita klik pada kita tengok pada bahagian check di sini. Pada bahagian check di sini, kita klik pada theme. Ni sama ada kita nak theme WhatsApp kita ni warna cerah ataupun warna gelap lah. Nanti korang boleh decide sendiri di sini. Pada bahagian wallpaper ni, untuk korang tukar background di dalam WhatsApp korang tu. Nanti korang boleh klik change di sini dan pilih saja wallpaper mana yang korang nak. Kemudian jika korang klik enable di sini, bermaksud jika korang nak teks tu kita hantar melalui enter, so kita on saja di sini.
Okey, kemudian kita tengok pada media visibility. Okey, jika korang klik on di sini, bermaksud apa-apa saja gambar ataupun video akan di-download di dalam media telefon korang tu. Okey, galeri di telefon korang. So, saya tak nak dia download. So, saya klik off di sini. Okey, saya tak nak dia download secara automatik. Okey, kemudian kita tengok pada bahagian phone di sini. Okey, pada bahagian phone ni, okay, kalau korang nak phone ni small, okey, nanti korang boleh decide sendirilah. Okey, sama ada korang nak medium ataupun large. Okey, biasanya kita akan guna medium lah. Okey, kemudian di bawah ni dia ada app language. Okey, app language ni nanti korang pilih lah sama ada nak bahasa Inggeris, Melayu ataupun Cina. Okey, biasanya saya akan guna bahasa Inggeris je lah, sebab bila kita tukar ke dalam bahasa Melayu, dia nampak macam pelik sikit. Seterusnya, okey, ni adalah check backup. Okey, jika kita nak transfer WhatsApp kita ke dalam telefon yang lain, so kita perlu buat di sini. Okey, kita perlu backup di sini terlebih dahulu sebelum kita transfer WhatsApp kita di dalam telefon yang baru. Okey, yang seterusnya adalah check history. Okey, untuk check history ni, jika korang nak hapuskan semua cek-cek sebelum ni ataupun korang nak export cek sebelum ni, semuanya korang boleh buat di sini. Okey, pada bahagian cek ni saya dah ceritakan semuanya. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian notification. Okey, untuk bahagian notification ni, okey, conversation tone. Okey, maksudnya di sini jika setiap kali kita menerima mesej masa kita sedang buat WhatsApp tu, dia akan bunyilah. Yang seterusnya adalah notification tone. Okey, notification tone ni kalau korang nak tukar ringtone di sini, korang boleh tukar. Okey, sebagai contoh, okey, ni adalah default ringtone. Okey, dia bunyi macam tu. Okey, so kita guna default ringtone je lah. Okey, kemudian di sini adalah vibrate. Okey, kalau korang nak setiap kali WhatsApp terima dia ada vibrate ataupun getaran, korang boleh on ataupun off di sini. Okey. Okey, yang seterusnya adalah pop-up notification. Okey, nampaknya pop-up notification ni dah tak ada dalam fungsi untuk versi Android ini. Okey, so kita klik OK je. Okey, kita abaikan. Okey, kemudian light white di sini. Okey, light white di sini adalah jika kita terima WhatsApp, okey, nanti telefon kita tu dia akan menyala warna. Okey, mungkin ada setengah telefon lah. Okey, fungsi ni mungkin ada bagi setengah telefon. Jika kita terima WhatsApp tu, okey, telefon kita akan menyala, tandanya ada WhatsApp kita terima. Kemudian use high priority notification. Okey, maksudnya jika korang on di sini, okey, nanti semua WhatsApp yang kita terima dia akan keluar di atas ni. Okey, so nanti korang decide sendirilah sama ada korang nak guna fungsi tu ataupun tidak. Biasanya yang gamer-gamer dia akan off fungsi ni sebab nanti dia akan mengganggu. Okey, fungsi ni akan notifikasi ni dia akan mengganggulah masa bermain game. Okey, kemudian kita tengok pada notification group, notification tone. Okey, yang ni untuk pada bahagian group. Okey, yang ni pun lebih kurang yang sama saya beritahu atas ni. Okey, cuma yang ni adalah untuk group saja. Okey, so saya rasa saya tak perlu ceritalah sebab sama saja. So, kita pergi yang seterusnya. Okey, pada bahagian call ni. Okey, jika ada seseorang call kita melalui WhatsApp, okey, kita boleh tukar ringtone di sinilah. Okey. Dan di sini jika kita nak dia ada fungsi getaran, kita boleh off dan on di sini. Okey, so pada bahagian notification ni saya dah tunjukkan semuanya. Okey, kemudian kita pergi pada store and data. Okey, store and data ni dia tak ada apa-apa untuk kita setting. Okey, cuma info saja. Okey, maksudnya di sini jika kita lihat WhatsApp kita ni dah pun menyimpan sebanyak 267.4 MB. Okey, so size WhatsApp di dalam telefon saya sekarang ni adalah 267.4 MB saja. Okey, so nanti korang boleh tengok di sini.
Okey, saya nak cerita sikit pada bahagian media auto download ni. Okey, untuk media auto download ni, okey, when using mobile data. Okey, maksudnya di sini bila korang guna mobile data, okey, nanti gambar akan di-download secara automatik. Okey, kalau korang tak nak gambar ni di-download secara automatik bila korang menggunakan mobile data, korang boleh antik di sini dan korang klik OK saja di sini. Okey, so nanti korang boleh download secara manual. Okey, kemudian yang seterusnya adalah when connect on Wi-Fi. Okey, maksudnya bila kita telefon kita ni, telefon yang saya guna sekarang ni, saya connect dengan Wi-Fi, so kesemua benda ni akan di-download secara automatik. Okey, gambar, audio, video dan juga dokumen akan di-download secara automatik. Okey, jika korang tak nak benda ni download secara automatik walaupun kita menggunakan Wi-Fi, korang boleh antik semua dan klik saja OK di sini. Okey, kemudian when roaming ni, okey, lebih kurang sama saja yang di atas ni. Okey, so nanti korang boleh decide sendiri sama ada korang nak benda tu auto download ataupun tidak. Okey, yang seterusnya kita pergi pada bahagian help center. Okey, help center ni tak ada apa-apa. Okey, cuma jika korang ada apa-apa masalah ataupun nak cuba nak hubungi WhatsApp, korang boleh pergi ke bahagian help center di sini. Okey. Yang last sekali adalah invite friend ni, tak ada apalah. Okey, yang ni cuma kita nak invite kawan-kawan kita untuk menggunakan WhatsApp saja. Okey guys, so macam mana dengan perkongsian saya sebentar tadi mengenai apa yang ada pada bahagian setting WhatsApp bagi pengguna Android. Jadi saya harap korang dapat sesuatu manfaat daripada video ni dan juga jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel ini.